Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai perlunya ASEAN untuk mempertingkatkan lagi agenda integrasi ekonomi dengan menggandakan perdagangan dan pelaburan sesama negara ahli bagi tempoh 10 tahun ke hadapan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, sungguh pun Fourth Industrial Revolution telah menyediakan banyak peluang dan kelebihan. Ianya juga dijangkakan memberikan impak kepada kehidupan rakyat di rantau ini. Untuk itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyeru supaya ASEAN dapat mencari jalan bagi mengurus dan membuat penyesuaian di masa hadapan. Baginda bertitah semasa sesi plenary Sidang Kemuncak ASEAN ke-30 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Filipina PICC Manila. Terdahulu baginda berkenan berangkat menghadiri majlis pembukaan rasmi Sidang Kemuncak ASEAN ke-30. Sejurus keberangkatan tiba di PICC ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Duta Marciano Pena Jr., Ketua Protokol Presiden. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya dialu-alukan secara rasmi oleh Tuan Yang Terutama Rodrigo Roa Duterte, Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN dan Puan Seleto Avasinia. Kingdom of Cambodia, His Excellency President Joko Widodo and Madam Majlis Iriana pembukaan rasmi bermula dengan persembahan lagu tema ASEAN. His Excellency Prime Minister Thongloun Sisoulith and Madam Nally Sisoulith of the Lao People's Democratic Republic, the Honorable Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Stand high and praise the pride in our hearts. ASEAN, we are bonded as one. Looking Naghangin at iyong maganaw kung saan ka dadalhin. Ngunit kasama mo ako nakabihis sa puso mo. Diikuti dengan ucapan perasmian daripada Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN bagi mengalu-alukan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN ke Manila. Our region into the global economy. To be sure, there are roles to be played in international economic relations. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya menyertai ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN yang lain bagi sesi bergambar ramai. Let us all rise and give His Majesty and their Excellencies a warm round of applause as they move on. Perasmian Sidang Kemuncak ASEAN ke-30 disusuli dengan sesi plenary. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menghadiri sesi tersebut bersama dengan ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN yang lain. Ikuti laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman.
Sesi plenari bermula dengan ucapan pembukaan daripada Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN bagi mengalu-alukan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN. ASEAN's development and the association's high and lows. When His Majesty speaks, ASEAN is all ears to his sage advice and judgment. Excellencies, Kebawah Dulia Maha Mulia dalam sesi plenari ini bertitah mengakui tahun ini sebagai signifikan kepada ASEAN kerana akan meraihkan ulang tahunnya yang ke-50. Melalui pemerhatian baginda tentang pembangunan yang dicapai oleh ASEAN sejak penubuhannya, khususnya semenjak negara Brunei Darussalam menjadi ahli 33 tahun yang lalu, bahawa rantau ASEAN telah mencari sebuah ekonomi yang berkembang pesat. Kebawah Dulia Maha Mulia menyatakan melalui kerjasama, ASEAN telah menjadi sebahagian daripada rantau Asia Timur yang penting. Kebawah Dulia Maha Mulia dalam titah juga menekankan pentingnya untuk terus mengukuhkan kerjasama rapat bagi menangani cabaran-cabaran dari aspek-aspek politik, ekonomi dan sosio-budaya di masa hadapan. Kebawah Dulia Maha Mulia berpendapat ASEAN amat penting kepada semua negara ahli. Oleh itu, baginda menyuarakan pentingnya negara-negara ahli sama-sama meneruskan kerjasama rapat dalam menangani cabaran-cabaran dan untuk merealisasikan sepenuhnya visi sebagai satu komuniti. Dalam hal ini, baginda melahirkan kepercayaan bahawa ASEAN akan lebih berjaya di masa-masa akan datang. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berangkat ke Coconut Palace untuk menghadiri majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN. Sementara itu, dalam sesi retreat yang berlangsung di Coconut Palace, Manila, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menyatakan kepentingan ekonomi dan keselamatan ASEAN berkait rapat dengan perkembangan di luar rantau ini. Dalam hal ini, baginda menggalakkan ASEAN untuk mengukuhkan kerjasama dengan rakan-rakan kongsi di bidang-bidang yang mempunyai kepentingan bersama dan memastikan hubungan yang stabil sesama mereka. Kedua-duanya adalah penting bagi menjamin keamanan, kestabilan dan kemakmuran berterusan. Sesi retreat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Rodrigo Roa Duterte, Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN. Kebawah Dulia Maha Mulia dalam titah berpendapat kerjasama di antara ASEAN dan rakan-rakan hendaklah diperkukuhkan lagi supaya rakan kongsi ekonomi serantau yang komprehensif dapat dimaktubkan. Ini akan menunjukkan lagi komitmen ASEAN ke arah integrasi serantau dan rules-based trading system. through various ASEAN-led mechanisms such as the East ASEAN Summit and the ASEAN Regional Forum, our association has been able to convene these big, medium and small powers together for dialogues. ASEAN has stayed on the path that our founding fathers have. Selepas sesi retreat, Kebawah Dulia Maha Mulia berangkat ke pusat persidangan antarabangsa Filipina bagi menghadiri majlis penandatanganan deklarasi ASEAN mengenai peranan perkhidmatan awam sebagai pemangkin bagi mencapai visi komuniti ASEAN 2025. Semasa majlis ini, Kebawah Dulia Maha Mulia dengan para pemimpin ASEAN yang lain menandatangani deklarasi ASEAN tersebut. Deklarasi tersebut mengetengahkan peranan penting perkhidmatan awam dalam membina komuniti ASEAN. The ASEAN Declaration underscores the significance of the civil service as the backbone
by the 30th ASEAN Summit. Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN menyerahkan deklarasi ASEAN yang telah ditandatangani kepada Tuan Yang Terutama Le Long Nin, Setiausaha Agung ASEAN. May we also request all the ASEAN leaders to proceed to the center of the stage for a photo opportunity. Excellencies, ladies and gentlemen, the signing ceremony of the ASEAN Declaration on the role of the civil service as a catalyst. Sidang Kemuncak ASEAN ke-30 berakhir petang kemarin. Ke bawah Duliang Maha Mulia berangkat bersama-sama ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN yang lain bagi menghadiri majlis penutupan rasmi yang disempurnakan oleh Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN. Tuan Yang Terutama Rodrigo Roa Duterte dalam ucapannya melahirkan penghargaan kepada semua ketua negara dan kerajaan ASEAN yang menghadiri sidang Kemuncak ASEAN ke-30 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Sementara itu, pada sidang Kemuncak Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina BIM IAGA ke-12, ke bawah Duliang Maha Mulia bertitah menyeru BIM IAGA untuk terus mengukuhkan kerjasama bagi memastikan kesejahteraan rakyatnya. Baginda juga mengalu-alukan wawasan BIM IAGA 2025 untuk diluluskan. Ke bawah Duliang Maha Mulia bertitah, wawasan tersebut akan membimbing BIM IAGA untuk menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Ke bawah Duliang Maha Mulia bertitah menyuarakan supaya BIM IAGA dapat memperkukuhkan lagi kesaling hubungan ke arah menggalakkan kerjasama ekonomi dan integrasi di rantau tersebut. Sidang dihadiri oleh ketua-ketua negara dan kerajaan dari negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Filipina. Selaku ahli BIM IAGA, Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN dalam ucapannya mengalu-alukan kehadiran para pemimpin BIM IAGA ke sidang berkenaan. Ke bawah Duliang Maha Mulia dalam titah semasa sidang ini menekankan tentang kepentingan alam sekitar yang mapan dalam usaha-usaha pembangunan di BIM IAGA. Oleh itu, baginda melahirkan kegembiraan kerana green manufacturing telah diambil kira dalam wawasan baru tersebut. Ke bawah Duliang Maha Mulia juga bertitah menggalakkan penglibatan lebih besar dengan sektor swasta serta rakan-rakan kongsi pembangunan BIM IAGA untuk mempromosikan lagi aktiviti-aktiviti ekonomi terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Di luar acara sidang Kemuncak ASEAN ke-30 ke bawah Duliang Maha Mulia mengadakan perbincangan dua hala secara berasingan dua pemimpin negara-negara anggota ASEAN. Ke bawah Duliang Maha Mulia mula-mula berkenan mengadakan perjumpaan dengan Puan Yang Terutama Daw Aung San Suu Kyi, State Councillor Republik Kesatuan Myanmar. Baginda seterusnya berkenan mengadakan perbincangan dengan Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis santap malam gala yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Rodrigo Roa Duterte, Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN bagi meraikan ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta delegasi yang telah menghadiri sidang Kemuncak ASEAN ke-30 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Majlis santap malam gala tersebut berlangsung di Sofitel Philippine Plaza Hotel Manila. Keberangkatan tiba ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan Puan Seleto Avasinia. Ke bawah Duliang Maha Mulia kemudiannya menyertai ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN yang lain bagi sesi bergambar ramai.
Semasa majlis santap malam gala tersebut, Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan pengerusi ASEAN dalam ucapan pembukaannya telah melahirkan penghargaan kepada para pemimpin ASEAN dan delegasi yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-30 dan mesyuarat berkaitan. Majlis tersebut juga disurikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dan kesenian. It is an honor and pleasure to host all of you tonight. After a very productive day of open discussions, sharing inputs and exchanging of views, we're about to enjoy a sumptuous feast and lovely performances, a showcase of Filipino hospitality. We consider all of you not just as our neighbors, but friends, but also our brothers and sisters. We are all proud of the diversity of our culture and history, bound as we are by common vision and shared aspirations. Selepas menghadiri majlis santap malam gala ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Manila, Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-30 dan mesyuarat berkaitan. Sebelum berangkat meninggalkan Hotel Persemayaman Baginda, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sebelum berangkat menaiki pesawat diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melintasi kawalan kehormatan statik yang dianggotai oleh Angkatan Tentera Filipina. Berada di Pangkalan Udara Balakbak, Manila bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Carlos Garcia Dominguez ketiga. Setiausaha Kewangan selaku Setiausaha Pengiring, Tuan Yang Terutama Menardo LB Montealegre, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam, dan Puan Yang Terutama Hajah Johariah binti Haji Abdul Wahab, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda, menegaskan perlunya Majlis Pengurusan Bencana Kebangsaan memberikan perhatian kepada komitmen negara ke arah mendukung rancangan strategi serta rangka kerja ASEAN dan antarabangsa dalam menyusun atur strategi pengurusan bencana. Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi Majlis Bencana Kebangsaan menekankan pelaksanaan aktiviti penghindaran dan pengurangan risiko bencana seharusnya terpandu oleh rangka kerja strategik yang terancang dan lebih holistik. Duli Yang Teramat Mulia bersabda semasa mesyuarat pertama Majlis Bencana Kebangsaan 2017 di bangunan Jabatan Perdana Menteri kemarin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi Bersama Tetap Majlis Bencana Kebangsaan dan ahli-ahli Majlis Bencana Kebangsaan.
Mesyuarat bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Awang Haji Adnan bin Haji Ahmad, Ketua Guru Ugama Jabatan Bomba dan Penyelamat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dalam sembah alu-aluan menyahut titah ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, di mana Baginda menyatakan pendekatan Whole of Nation penting dalam usaha melangkah ke hadapan secara lebih proaktif bagi mengurus bencana. Alhamdulillah, dalam menjunjung titah Paduka Ayahanda Duli Tuanku ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan kerjasama padu dari semua pihak, pengurusan bencana di semua fasa, iaitu fasa pencegahan dan mitigasi, fasa kesiapsiagaan preparedness, fasa tindak balas response dan fasa pemulihan dan rehabilitasi telah pun dapat diungkayahkan bersama. Pendekatan Whole of Nation approach ini adalah penting dalam usaha melangkah ke hadapan secara lebih proaktif bagi mengurus bencana. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menekankan perlunya negara untuk terus memantapkan lagi kesediaan serta tindakan dalam mengurangkan, mencegah serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu bencana, termasuklah dari aspek pemulihan. Dekat ini pelbagai usaha telah diungkayahkan oleh agensi-agensi berkaitan bagi memperkesankan lagi tahap kesediaan menangani bencana, terutama sekali dalam meningkatkan awareness di kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Walau bagaimanapun, pelaksanaan aktiviti penghindaran dan pengurangan risiko bencana ini seharusnya terpandu oleh rangka kerja strategik bagi pengurusan bencana, khususnya bagi agensi-agensi yang berkepentingan, agar pengurusannya adalah terancang dan lebih holistik. Di sinilah peranan kita dalam majlis ini untuk sama-sama berbincang dan mengemukakan mana-mana isu atau perkara yang perlu diberikan perhatian ke arah memantapkan lagi rangka bagi plan strategik pengurusan bencana negara ini, termasuk yang berkaitan dengan impak dan perubahan iklim. Penghasilan plan ini adalah selaras dengan usaha ke arah mencapai matlamat-matlamat dalam Awasan Brunei 2035. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda, kegagalan dalam mengurus bencana secara berkesan bukan sahaja boleh menjejaskan kehidupan seharian, malahan jika tidak bersedia, ianya juga boleh membawa pada kehilangan nyawa, kerosakan harta benda yang meluas dan mendatangkan impak kepada perkembangan ekonomi negara. Duli Yang Teramat Mulia bersabda, sebuah negara yang resilient di mana semua lapisan masyarakat sudah diperkasa dengan budaya bersedia merupakan komponen pengurusan bencana yang paling berkesan. Pada masa yang sama, di samping kita giat menyusun atur strategi-strategi pengurusan bencana dalam negara, kita juga perlu memberikan perhatian kepada komitmen negara ke arah mendukung rancangan strategi serta rangka kerja ASEAN dan antarabangsa dan seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan serantau. Dalam perkara yang berkaitan, kita juga perlu memastikan usaha-usaha yang dirancang dan dilaksanakan adalah berasaskan kepada best international practices, mengambil kira juga peralihan pendekatan pengurusan bencana ketika ini daripada operasi bencana kepada pengurusan risiko bencana.
Pendekatan ini bukan sahaja lebih proaktif, malah perancangan seperti ini juga adalah cost efektif bagi mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih mapan. Terdahulu, mesyuarat mendengarkan sembah taklimat mengenai perkara-perkara berbangkit daripada mesyuarat Majlis Bencana Kebangsaan tahun 2011 dan 2016, perkembangan usaha-usaha di bawah Pelan Strategik Kebangsaan mengenai langkah mengurangkan risiko bencana 2012-2025. Sembah taklimat mengenai perkembangan kerja pembentukan rangka kerja dasar strategik pengurusan bencana kebangsaan disampaikan oleh Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Setiausaha Majlis Bencana Kebangsaan. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Dulian Teramat Mulia ini bertujuan bagi membincangkan usaha-usaha yang mendukung rangka kerja strategik ke arah pengurangan risiko bencana dan peningkatan daya tahan kebangsaan bagi menangani bencana. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abdul Rahman kemarin berkenan berangkat menyaksikan kejohanan berenang Brunei ke-25 bagi kumpulan umur. Kejohanan berlangsung di kolam renang kebangsaan Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Brakas. Berangkat sama anak anda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Dalam kejohanan di pagi kemarin, anak anda Duli Yang Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim menyertai kategori 50 meter kuat lentang dan berjaya memecahkan rekodnya dari 51.12 saat kepada 49.81 saat. Pada sebelah petang, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri juga berkenan berangkat menyaksikan kejohanan. Berangkat sama anak anda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Dalam acara ini, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim menyertai acara 50 meter gaya bebas dengan catatan masa 38.16. Kejohanan akan berakhir hari ini di tempat yang sama. Bagi menyemarakkan lagi sambutan Isra' dan Mi'raj, Kementerian Pendidikan kemarin mengadakan sambutan seumpamanya dengan majlis forum khas yang dikendalikan oleh Bahagian Pengajian Tinggi dan Bahagian Biasiswa. Majlis berlangsung di Auditorium Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Antara yang hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Menteri Pendidikan, dan Pengiran Datuk Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Pendidikan. Forum khas bertemakan Iman Teguh, Akidah Kukuh dibincangkan oleh dua orang ahli panel. Profesor Datuk Dr. Osman Bakar, Profesor Unggul, Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddin, Universiti Brunei Darussalam, memfokuskan mengenai kepentingan solat. Manakala Dr. Lili Suzana binti Haji Syamsu, Dekan Fakulti Usuluddin Yunisa, membincangkan sejarah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis juga dihasrat dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim di kalangan warga Kementerian Pendidikan. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Majlis sambutan Isra' dan Mi'raj juga diadakan bagi Mukim Kota Batu. Majlis diisi dengan ceramah yang antara lain menyentuh mengenai Isra' dan Mi'raj yang merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Malah ia memberi kesan dan pengajaran kepada setiap orang yang beriman. Majlis diadakan di Masjid Kampung Belimbing. Awang Haji Mail bin Haji Besar, penceramah undangan dari Pusat Dakwah Islamiyah, menjelaskan majlis kebesaran Islam termasuk Isra' Mi'raj merupakan amalan yang baik dan ia memberi kesempatan untuk kita berkumpul dan bersilaturahim. Selain itu, jelasnya lagi, majlis seumpama ini boleh mengingati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang hadir Awang Muhammad Sunadi bin Haji Buntar, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, dan yang berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Penghulu Mukim Kota Batu. Sementara itu, majlis yang sama juga diadakan oleh kumpulan isteri-isteri menteri-menteri kabinet, isteri timbalan-timbalan menteri, isteri setiausaha tetap, isteri timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu kemarin. Antara intipati ceramah ialah peristiwa Isra' Mi'raj membawa erti yang besar kerana dalam peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima suatu kewajipan iaitu menunaikan sembahyang fardu 5 waktu dan ianya juga merupakan ibadat paling penting serta menjadi tiang agama kepada semua umat Islam. Antara yang hadir Datin Paduka Hajah Jahrah binti Haji Muhammad, Isteri Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi kumpulan isteri-isteri menteri-menteri kabinet, isteri timbalan-timbalan menteri, isteri setiausaha tetap, isteri timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu, dan Datin Hajah Zalina binti Haji Omar, isteri timbalan Menteri Hal Ehwal Agama selaku ketua jawatan bahagian keagamaan. Ceramah bertajuk Isra' dan Mi'raj serta kewajipan mengerjakan ibadah sembahyang disampaikan oleh pilihan Menteri Bini Datin Paduka Hajah Aminah binti Haji Muhammad Yasin. Bagi membantu para guru dalam membangun personaliti dan kemahiran masing-masing ke arah mencapai kualiti sosial, visi dan misi sekolah serta organisasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB kemarin mengadakan majlis penutup bengkel kemahiran interpersonal guru bagi guru-guru besar dan guru-guru Jabatan Pengajian Islam. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Pembangku Rais Kupu SB. Bengkel merupakan salah satu kursus singkat bagi guru-guru besar serta guru-guru dalam konteks pendidikan dan dalam bilik darjah. Bengkel kemahiran interpersonal guru antara lain bertujuan memberi pengenalan kepada pengucapan awam serta pengucapan yang berkesan dalam organisasi dan sekolah. Yang Mulia Lolita binti Muhammad Jamil. Perolehan yang saya dapati pada bengkel ini begitu banyak, antara lain iaitu bagaimana cara-cara menerapkan pengajaran ataupun pedagogi yang dijalankan di sekolah-sekolah, iaitu pengajaran guru, dan juga pada hari ini berkenaan dengan kaunseling, bagaimana guru-guru ataupun tenaga-tenaga pengajar dapat menerapkan kaunseling itu kepada murid-murid terutama sekali ataupun kepada warga sekolah. Alhamdulillah, dengan adanya mengikuti bengkel ini lebih meyakinkanlah diri saya sebagai bertugas sebagai pemangku besar dan mendapat lebih banyak manfaat terutama sekali di dalam pengawalan pentadbiran sekolah, pengawalan kita ni pengurusan pentadbiran, kemudian sekolah anak murid dan juga guru-guru. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.